Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar topik tingkatan 4, bab yang kelima. Tajuknya adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi apa yang kamu akan belajar dalam topik kelima ini? Secara kasarnya kita nak belajar tentang bagaimanakah pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dijalankan di dalam negara kita. Okey, kalau kita tengok rentetan daripada sejarah Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan selepas British memperkenalkan Malayan Union. Kalau korang masih ingat lagi tentang Malayan Union yang ditubuhkan pada 1946, bagaimanakah orang-orang di Tanah Melayu sangat menentang Malayan Union disebabkan oleh beberapa reason. Dan bila Malayan Union ini ditentang oleh orang-orang Melayu, di situlah British menukar konsep pemerintahan daripada Malayan Union, dia tukar kepada konsep Persekutuan Tanah Melayu. Dan hari ini kita nak belajar apakah faktor ataupun punca kita menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Okay? So ada 3 faktor utama kenapa kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama adalah penentangan orang Melayu. Apa penentangan orang Melayu? Kita akan belajar sekejap nanti. Dan yang kedua, kita ada cadangan daripada Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga, kita ada sokongan pentadbir British. Jadi 3 reason ini atau 3 faktor inilah menyebabkan kenapa kita menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan pergi satu persatu. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, penentangan orang-orang Melayu. Okey, penentangan ini berlaku apabila British memperkenalkan Malayan Union. Yang korang belajar pada bab yang keempat. Bila korang belajar Malayan Union pada bab yang keempat, Malayan Union ini telah membawa banyak kesan buruk kepada pemerintahan di dalam negara kita. Termasuklah menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi bila kuasa Raja-Raja Melayu ini hilang, di situlah masyarakat Melayu ini mula rasa, orang kata, marah. Okey, sebab apa? Sebab raja dan rakyat di Tanah Melayu mempunyai, orang kata, hubungan yang sangat rapat. Korang pernah belajar pada bab yang pertama kan tentang hubungan timbal balik, di mana rakyat sangat memberi taat setia kepada raja dan raja menjaga kebajikan rakyat. Jadi bila something happen terhadap kekuasaan raja, di situlah telah meningkatkan rasa kemarahan dalam masyarakat Melayu apabila Malayan Union telah menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi pegawai-pegawai British pada waktu ini, bila dia menubuhkan Malayan Union, dia dapat lihat bagaimanakah penyatuan antara orang-orang Melayu ini daripada pelbagai parti politik mula bersatu padu dan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Malayan Union. Dan ini telah menimbulkan rasa takut dalam kalangan pegawai-pegawai British. Sehingga kan ada beberapa pegawai British membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan mengatakan, kalau kita teruskan juga Malayan Union ini, keadaan di dalam negara akan menjadi lebih huru-hara dan kekuasaan British mungkin akan dikeluarkan atau dihapuskan secara total dalam negara kita. Jadi pada waktu inilah orang kata pegawai British mula takut dengan kebangkitan orang-orang Melayu disebabkan oleh Malayan Union. Jadi disebabkan tak ingin kuasa mereka, orang kata, hilang daripada negara kita. Disebabkan itulah kenapa kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa British bersetuju untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Itu yang pertama. Bergerak kepada faktor yang kedua, iaitu cadangan Raja-Raja Melayu. Apabila Malayan Union berjaya ditentang ataupun dah ditentang oleh masyarakat Melayu, di situlah British mula goyah, mula tak tahu nak buat apa. Mula tak, orang kata makan tak kenyang, tidur tak lena semua kan. Jadi dekat sini Raja-Raja Melayu mula membagi amaran kepada British. Kalau British ingin kekalkan pentadbiran British di dalam negara ini, tolong wujudkan satu pentadbiran yang berbeza dengan Malayan Union. Di mana Raja Melayu telah membuat perundingan dengan British di, orang kata, satu lokasi, di mana dekat sinilah Raja Melayu bagi cadangan kepada British. Kalau tidak ingin orang-orang Melayu lebih menentang British dan juga menghapus atau menghalau British secara total dalam negara kita, dekat situlah Raja-Raja Melayu memberi cadangan kita kena tubuhkan satu pemerintahan yang berbeza dengan Malayan Union. Dan pemerintahan ini, apa syarat-syarat ataupun cadangan-cadangan yang diberikan?
Yang pertama, pemerintahan baru yang ingin ditubuhkan haruslah berbentuk naungan, bukan jajahan. Saya rasa korang dah pernah belajar apakah maksud negara naungan dan apakah maksud negara jajahan. Kalau siapa nak tahu, korang boleh check out video-video saya yang sebelum-sebelum ini. Saya dah terangkan tentang maksud naungan dan juga maksud jajahan. Maksud negara naungan ini dia lebih tinggi taraf dia daripada negara jajahan. Jadi Malayan Union, negara kita, bila kita berada di bawah Malayan Union, kita dekat sini. Dan kalau kita wujudkan pentadbiran yang baru, kita nak upkan lagi menjadi negara naungan. Kita tak nak jadi negara jajahan. Jadi Raja-Raja Melayu memberi nasihat, memberi amaran kepada British, kalau nak wujudkan pemerintahan baru, jangan macam Malayan Union yang bersifat jajahan, tapi wujudkanlah pemerintahan yang bersifat naungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketua kepada pemerintahan baru ini tidak boleh gubernur. Sebab sebelum ini Malayan Union ketuanya adalah gubernur. Bila gubernur ini dilantik, raja hilang kuasa. Jadi Raja Melayu bagi cadangan, tolong lantik jawatan yang lagi rendah daripada gubernur, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British. Sebab dalam hierarki pentadbiran British, Pesuruhjaya Tinggi British kat sini, gubernur dekat sini. Jadi dekat situlah mereka nak, orang kata kalau nak orang-orang Melayu ni menerima pemerintahan yang baru, jangan letak gubernur, letak yang lagi bawah daripada gubernur, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, raja dikembalikan kuasa. Sebab ini sebab utama kenapa orang-orang Melayu menentang, sebab raja hilang kuasa. Jadi raja, bagi balik kuasa raja, jangan hilangkan kuasa raja. Raja dibenarkan berkuasa untuk meluluskan undang-undang, untuk memperkenankan undang-undang. Kalau macam Malaysia ni kita belajar, raja hanya bertanggungjawab terhadap apa? Agama Islam dengan adat istiadat orang Melayu sahaja. Jadi tak nak macam ni. Jadi bila raja itu hanya bertanggungjawab terhadap agama dengan adat sahaja, jadi orang Melayu rasa raja itu hilang kuasa, jadi tak nak. Jadi orang Melayu akan rasa marah. Jadi kembalikan kuasa raja dalam pemerintahan baru yang akan dibuat nanti. Dan yang ketiga, raja-raja juga mendesak British supaya terima cadangan-cadangan ini. Tak ada masa nak fikir-fikir dah, terus terima saja. Kalau tak nak, orang-orang Melayu teruskan penentangan mereka terhadap British. Jadi ini amaran daripada Raja-Raja Melayu. Dan sebab itulah kenapa kita wujudkan pentadbiran yang menukar Malayan Union kepada pentadbiran yang baru yang kita kenali sebagai PTM 48 atau PTM 1948 ataupun Persekutuan Tanah Melayu 1948, sebab ianya ditubuhkan pada 1948. Faktor yang ketiga, kenapa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini dijalankan? Sebabkan idea Persekutuan Tanah Melayu itu mendapat sokongan daripada pegawai British sendiri. Ada beberapa pegawai British yang bersetuju dan mereka lebih memilih Persekutuan Tanah Melayu daripada Malayan Union. Nampak tak? Dalam kalangan pegawai British sendiri, mereka lebih sukakan Persekutuan Tanah Melayu daripada Malayan Union. Sebab mereka melihat konsep persekutuan ini lebih akan membawa keamanan. Rakyat-rakyat lebih menerima. Rakyat-rakyat tidak akan memberontak. Jadi itu sebab dia kenapa majoriti atau kebanyakan pegawai British dia menerima konsep persekutuan daripada Malayan Union. Okey? Dan yang kedua, raja-raja juga dicadang sendiri oleh pegawai British supaya terlibat dalam pentadbiran. Raja jangan dihilangkan kuasa. Raja kena ada dalam pentadbiran. Kalau tidak, raja ni akan hilang kuasa, rakyat akan bangkit dan marah, dan British juga yang akan menerima kesan buruknya nanti. Dan yang ketiga, British juga pada waktu ini adalah di ambang penghujung penjajahannya. Di mana pada waktu ini adalah waktu selepas Perang Dunia Kedua. Dan selepas Perang Dunia Kedua, korang tahu ada satu pertubuhan namanya adalah PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni tugas dia adalah untuk menjaga keamanan dunia. Dan apabila tugas dia menjaga keamanan dunia, tapi pada waktu itu satu dunia tengah ada penjajahan, jadi PBB ini bertanggungjawab untuk memberi amaran, memberi nasihat kepada semua negara penjajah untuk bebaskan negara-negara yang mereka jajah, starting from selepas Perang Dunia Kedua. Okey, pembebasan negara-negara jajahan ini kita panggil sebagai dekolonisasi. Jadi bila PBB, satu badan yang paling besar di dunia, dah mula mendesak British untuk bebaskan negara-negara yang dijajah, jadi British tak boleh nak buat apa. British kena ikut juga, terpaksa melakukan dekolonisasi. Dan salah satu cara untuk melakukan dasar dekolonisasi adalah dengan mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu.
Sebab nak tak nak, British dah tahu dah ini adalah di ambang pengakhiran penjajahannya. Sebab at the end, British nak tak nak dia kena juga bagi kemerdekaan kepada negara-negara yang dijajah. Sebab PBB dah bagi amaran tidak boleh ada lagi sebarang penjajahan di dunia kalau kita nak negara, kalau kita nak dunia ini aman. Jadi itu adalah 3 faktor kenapa kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama disebabkan oleh penentangan orang Melayu, yang kedua disebabkan oleh cadangan Raja-Raja Melayu, dan yang ketiga daripada sokongan pentadbir British sendiri. Okey? Jadi dalam video yang akan datang kita akan belajar dengan lebih banyak lagi tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan belajar tentang penentangan terhadap Persekutuan Tanah Melayu dan sebagainya. Korang boleh check out video-video saya dalam channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk ajak lagi kawan-kawan korang untuk subscribe dan juga komen di ruangan komen di bawah. Kalau ada apa-apa topik yang korang nak kita bincangkan, nak saya bincangkan, nak saya buat produce video untuk korang, korang boleh turunkan di ruangan komen. Dan saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Let history teach you history. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.